Dr. Nur Syafiqah binti Abdul Rahim. Hari ini kumpulan kami ingin membentang tentang tajuk komponen grain jatuh, identiti maksa dikenal pasti. Nama saya Kancana Anak Perempuan Tamil Hudson dan ahli kumpulan saya ialah Gautam Raj, Siti Ramla, Syaril Fazli Saleh dan Nurul Atikah. Seterusnya ialah pengenalan. Apakah itu maksud etika? Menurut Wikipedia, etika yang juga dikenali sebagai falsafah moral merupakan satu cabang falsafah yang membabitkan, menyusun, mempertahankan dan mencadangkan kelakuan yang betul dan salah. Ia merujuk tingkah laku moral manusia dan bagaimana untuk bertindak dalam keadaan tertentu. Baik, kehidupan manusia hari ini adalah dikatakan berdasarkan kepada peredaran zaman. Faktor peredaran zaman ini telah menjadi cabaran kepada manusia untuk memenuhi keperluan hidup masing-masing. Kehidupan zaman moden ini telah menjadi lebih kompleks di mana selain daripada keperluan asas, kepentingan wang ringgit dan kebendahan telah menjadi pertaruhan hidup. Manusia tidak berpuas hati, tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya, maka mereka sanggup mempertaruhkan etika semata-mata untuk mengajar impian dan mengecapi kehidupan materialistik yang menjadi keutamaan hidup zaman ini. Kita sering mendengar perkataan etika yang begitu popular di kalangan pelajar-pelajar sekolah, organisasi atau tempat bekerja dan ibu bapa yang sentiasa menekankan kehidupan yang beretika kepada anak-anak. Apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan etika? Iaitu adalah menurut Wikipedia, etika yang juga kenali sebagai falsafah moral merupakan satu cabang falsafah yang membabitkan, menyusun, mempertahankan dan mencadangkan kelakuan yang betul dan salah. Seterusnya, kehidupan yang beretika dan memastikan manusia melaksanakan kewajipan hidup yang memberi faedah kepada diri sendiri dan juga masyarakat. Sebagai contoh, seseorang itu dikatakan beretika apabila bertindak jujur, menunjukkan belas kasihan dan kesetiaan manakala perubatan seperti mencuri, membunuh, menipu dan memfitnah menunjukkan sikap tidak beretika. Seseorang itu dianggap mempunyai etika selagi perbuatannya yang tidak menyimpang dari norma-norma sosial, peraturan, undang-undang dan nilai-nilai moral yang boleh memudaratkan diri dan orang lain. Tambahan pula, maksud etika profesional adalah semua garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban, peranan nilai serta tingkah laku profesional dalam masyarakat. Seterusnya adalah definisi industri pembinaan. Apakah maksud pembinaan? Perkembangan industri binaan pada abad ini dilihat semakin pesat membangun dengan penggunaan jentera canggih dan besar seperti kren menara. Kren menara kini menjadi satu mekanisme pengangkutan utama yang berfungsi sebagai jentera angkat di tapak bina. Industri binaan adalah salah satu industri yang semakin berkembang pesat di serata dunia di mana setiap negara bersaing untuk meningkatkan ekonomi bagi menjana pendapatan negara masing-masing. Seterusnya, dalam industri binaan banyak memberi impak kepada ekonomi sesubur negara melalui pelaburan yang dibuat oleh pelabur negara luar serta memberi pelbagai insentif kepada rakyat untuk meningkatkan peluang pekerjaan dan kualiti hidup rakyat sesebuah negara. Selepas itu, kren menara adalah salah satu jentera yang sangat penting dalam projek pembinaan bangunan tinggi sebagai jentera bagi mengangkat pelbagai jenis bahan binaan seperti besi bertertulang, konkrit, batu bata dan lain-lain yang mempunyai beban besar serta mampu memindah dan mengangkat bahan binaan dari satu tempat ke tempat lain secara mendatar atau menegak mengikut jenis dan kemampuannya. Itu kren menara lazimnya digunakan dalam pembinaan bangunan seperti pangsa puri, menara dan sebagainya mengikut kesesuaian keadaan tapak pembinaan tersebut. Ia adalah sangat penting untuk mengenal pasti kesesuaian tapak
bagi penggunaan kren menara supaya kadar kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan maut kepada pekerja maupun orang awam di sekitar tapak bina dapat dikurangkan. Okay. Seterusnya, kemalangan yang berlaku dalam sesebuah projek pembinaan akan memberi kesan kepada projek itu sendiri. Antaranya ialah perkembangan projek akan terganggu dan pembinaan yang dijalankan akan tergendala, seterusnya menyebabkan kelewatan dalam pembinaan. Oleh itu, keselamatan dan kesihatan dalam kren menara adalah salah satu aspek penting yang perlu diambil berat oleh setiap pihak yang terlibat dalam pembinaan bangunan tinggi bagi mengelakkan kejadian buruk dari berlaku. Seterusnya, pengurusan kren menara melibatkan beberapa pihak seperti pemilih, pembekal, kontraktor, pengurus projek, pekerja dan operator yang mempunyai tanggungjawab tersendiri bagi memastikan keselamatan dan kesihatan penggunaan kren menara berada pada tahap yang maksimum. Sekian, terima kasih. Saya akan meneruskan pembentangan kumpulan saya dengan menyentuhkan tentang latar belakang kes yang kami memilih. Kes yang kami ingin membentangkan pada hari ini dan juga kes yang kami memilih untuk khusus ini merupakan sebuah kes yang serius dan juga kes yang menggemparkan laman media sosial dan juga berita tempatan selama beberapa hari. Kes yang kami memilih merupakan sebuah kes berdasarkan berita yang dikeluarkan oleh My Metro pada tarikh 22 Mac 2021 yang bertajuk satu kemalangan yang melibatkan kren menara telah berlaku di Alam Damai Ceras. Okay. Apakah punca yang menyebabkan kemalangan ini berlaku? Antara penyebab utama berdasarkan hasil penyiasatan awal, ianya berlaku akibat kerosakan puli dan troli kren tersebut. Kesannya menyebabkan berlakunya kehilangan nyawa dan juga kemalangan ini melibatkan 5 orang pekerja buruh asing Cina dan juga seorang warga tempatan. Warga tempatan yang terlibat dalam kemalangan ini akibat terkena kren gantri semasa memandu kereta pada masa kejadian kemalangan ini berlaku. Menurut Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadila Yusof, jalan dan laluan kenderaan perlu ditutup dan menyebabkan proses pengalihan struktur berat telah berlaku dan menyebabkan jalan ditutup dan juga beliau juga menekankan kepada kontraktor bahawa mereka perlu mengikut SOP yang ketat untuk menjaminkan keselamatan kerja dan juga orang awam yang menggunakan jalan raya tersebut. Dan kejadian ini menyebabkan Persatuan Pengguna Jalan Raya Kebangsaan iaitu PPJK memintakan kepada kerajaan bahawa satu jawatan kuasa khas perlu ditubuhkan segera untuk mengajikan punca berlakunya kemalangan ini di tapak pembinaan bukan saja di tempat itu, di seluruh negara juga. Okey, yang ni merupakan gambar-gambar yang diambil semasa kerja-kerja pengalihan struktur-struktur yang jatuh di atas jalan raya masa kejadian itu. Kes kejatuhan komponen kren bukan pertama berlaku di Malaysia. Terdapat juga kes yang sebelum ni yang berlaku, iaitu merupakan sebuah kes yang berlaku pada 15 Oktober 2016 masa 7.50 PM di Kuala Lumpur. Antara punca yang berlaku kemalangan kes itu merupakan hoisting rope daripada kren menara jenis
hammerhead topless terputus semasa kerja. Dan kesan yang menyebabkan daripada kemalangan itu menyebabkan 3 mangsa projek pembinaan dengan 2 mangsa dipercayai jatuh dari ketinggian 120 kaki dan disahkan meninggal dunia. Okey, akibat daripada kemalangan kes kren menara Hammerhead, JKKP ataupun yang dikenali sebagai Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan telah menelitikan perkara yang perlu dititik berat oleh sesebuah organisasi atau kilang yang mengendalikan kren untuk mengelakkan kejadian-kejadian seperti ini berlaku. Perkara-perkara yang mereka menekankan adalah merupakan hoisting rope dan puli yang digunakan perlu memenuhi spesifikasi reka bentuk pembuat kren. Dan yang kedua, servicing dan pemeriksaan perlu berlaku pada masa yang kerap. Dan juga operator kren adalah peka terhadap keadaan perubahan yang mungkin berlaku terhadap kren menara yang dikendali. Dan juga limit switch hoisting adalah dipastikan berfungsi dalam keadaan baik dan perlu disetkan mengikut spesifikasi reka bentuk kren tersebut. Insiden kritikal yang berlaku dalam kemalangan ini menyebabkan 2 buruh asing dari negara China maut terjatuh dari ketinggian 40 meter dan juga seorang lagi maut kerana tersepit pada struktur besi. Dan kemalangan ini juga menyebabkan kerja-kerja pembinaan itu diberhentikan dengan serta-merta bagi menjamin keselamatan pengguna jalan raya. Dan kemalangan ini juga menyebabkan projek ini bersama dengan jurutera perunding dan 9 kontraktor yang terpabit dalam projek pembinaan lebuh raya ini menandatangani komitmen keselamatan dan kesihatan pekerja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Ramla binti Sanimo. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan untuk grup saya pada bahagian kronologi kes. Pada 22 Mac 2021, Jabatan Kerja Raya iaitu JKR telah mengarahkan kerja-kerja pembinaan di tapak pembinaan lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang iaitu lebuh raya di Persiaran Alam Damai untuk dihentikan berikutan kejadian sebuah kren launcher yang digunakan dalam projek tersebut terjatuh. Jumlah mangsa maut adalah seramai 3 orang dan dikenali sebagai Ding Kung Fu, Jiang Jinbao dan juga Mu Tongzheng. Dan mereka merupakan pekerja pembinaan di tapak tersebut yang berwarga negara China. Seorang pengguna jalan raya tempatan juga cedera parah. 2 daripada mangsa maut tersebut dipercayai telah terjatuh daripada ketinggian 120 kaki iaitu 36.5 meter dan seorang lagi mangsa telah tersangkut di landasan pembinaan lebuh raya tersebut. Seorang pemandu tempatan cedera parah apabila keretanya telah dihempak oleh kren launcher dan menyebabkan mangsa cedera di bahagian leher dan telah dikejarkan ke Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis. Mayat Kung Fu dan Jianbao berjaya dikeluarkan oleh pihak bomba pada jam 11.30 pagi pada hari yang sama. Seterusnya, mayat tersebut telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut, manakala kerja-kerja bagi mengeluarkan mayat Tongzheng iaitu mayat mangsa yang ketiga yang terhimpit di antara struktur besi telah mengambil masa hampir 2 hari. Operasi untuk mengeluarkan mayat ketiga ini mengalami kesukaran dan memakan masa yang lama disebabkan struktur binaan yang tidak stabil dan mangsa tersepit di antara rasuk binaan dan struktur kren gantri. Mayat tersebut berjaya dikeluarkan pada 3.58 pagi 24 Mac 2021. Bebanan struktur kren yang berat dan tinggi telah menyukarkan operasi untuk mengeluarkan mayat yang tersepit. Hal ini menyebabkan kerja-kerja penstabilan struktur binaan iaitu U-beam yang menggunakan kren berkapasiti tinggi telah dilakukan dan ianya selesai dilaksanakan kira-kira pukul 9 malam pada 23 Mac 2021. Selepas operasi mengeluarkan kesemua mayat selesai, projek lintasan Kota Holding Sdn Bhd iaitu Pro Lintas dengan kerjasama SUK telah melaksanakan kerja pengalihan struktur kren gantri
dan Pembaikan selepas menerima kelulusan daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan iaitu JKKP. Proses ini mengambil masa lebih daripada 3 minggu untuk diselesaikan. Hal ini disebabkan oleh proses teknikal, kaedah kerja, cuaca dan keselamatan penduduk sekitar dan pekerja pembinaan serta keadaan struktur yang perlu diambil kira. Kerja pengalihan kering ganti yang terlalu berat dan memerlukan proses pemotongan kepada beberapa bahagian kecil sebelum dibawa turut menjadi salah satu sebab kenapa proses ini memakan masa. Sebagai akses jalan keluar masuk, rancangan dan penutupan sementara sebahagian laluan di persiaran alam damai untuk kedua-dua arah telah berkuat kuasa serta-merta sehingga kerja pembaikan selesai. Penempatan pengawal trafik dan juga lalu lintas, kon keselamatan serta papan tanda amaran dan arah juga telah diletakkan di sepanjang laluan berkenaan. Selain itu, sub mobile kios turut telah ditempatkan di tapak kejadian selama 24 jam sepanjang proses pengalihan bagi membantu penduduk sekitar. So, dengan kerjasama jurutera perunding profesional, pihak berkuasa seperti LLM, JKKP dan juga CIDB untuk proses pengalihan dan pembaikan. Mereka turut memantau pelaksanaan kerja-kerja ini bagi memastikan ia dilakukan dengan teliti dan juga mengikut segala prosedur operasi standard iaitu SOP yang telah ditetapkan dan digariskan. Setelah kesemua kerja-kerja berkenaan selesai, jurutera perunding keseliaan dan juga agensi berkaitan telah meneliti secara keseluruhan kondisi struktur dan yang terlibat bagi mengesahkan keadaan selamat. Kesemua proses penilaian ini telah dilakukan secara terperinci dan juga telus. Selepas itu, laluan di persiaran alam damai yang ditutup turut dibuka semula kepada penduduk setempat dan juga orang awam. Hal ini dilakukan sebaik sahaja pengesahan keselamatan dan kelulusan daripada pihak jurutera perunding serta pihak berkuasa telah didapatkan. Pembukaan semula laluan yang terlibat telah membantu penduduk sekitar untuk menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Sekian itu sahaja daripada saya. Seterusnya pembintangan ini akan disambung oleh ahli kumpulan saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syarif Fazil Saleh bin Haji Suhaimi. Saya akan menerangkan tentang langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan setelah berlaku kemalangan. Persatuan Pengguna Jalan Raya Kebangsaan PPJK meminta satu jawatan kuasa khas ditubuhkan segera bagi mengkaji punca berlakunya kemalangan di tapak pembinaan tersebut. JKKP Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya juga telah mengeluarkan arahan serta-merta untuk menghentikan semua aktiviti kerja di kawasan tersebut bagi tujuan siasatan. Kementerian itu memandang serius setiap kemalangan berpunca daripada aktiviti pekerjaan termasuk kes yang melibatkan orang awam di sektor pembinaan tersebut. Mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 adalah menjadi kewajipan setiap majikan untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja maupun pekerjanya orang awam di tempat kerja di bawah kawalannya. Kerajaan juga telah membuat garis panduan keselamatan dan kesihatan industri pembinaan pengurusan pada 2017 mengkehendaki setiap pihak berkepentingan dalam industri pembinaan termasuk klien, mereka bentuk dan kontraktor memainkan peranan dan melaksanakan tanggungjawab masing-masing di tempat kerja seawal daripada peringkat reka bentuk projek pembinaan. Dalam seminar dan forum, kebanyakan hasil siasatan kemalangan di tapak pembinaan melibatkan kren yang dibentangkan menunjukkan ia berpunca daripada kecuaian pengendali tidak kompeten. Semua pekerja binaan yang memasuki tapak pembinaan bagi menjalankan tugas dikehendaki
mengikut khusus induksi keselamatan dan kesihatan bagi pekerja binaan selaras perkeliling Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ditetapkan pihak berkuasa. Pekerja perlu mengikut khusus latihan induksi dan program kad hijau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia yang mensyaratkan semua kontraktor utama melaksanakan sistem kad hijau di tapak pembinaan. Kren juga hendaklah diselenggara mengikut keperluan pengeluar dan diuji sebelum digunakan dari semasa ke semasa oleh individu yang kompeten sebelum digunakan di tapak pembinaan. Pengendali kren yang sakit tidak boleh dibenarkan mengendali kren dan tidak dibenarkan bekerja lebih daripada 4 jam tanpa rehat. JKKP menetapkan hanya rakyat tempatan boleh memiliki sijil kecekapan kren. Kemungkinan kontraktor mengambil pekerja secara tidak sah. Laluan kontra atau laluan alternatif juga diwujudkan untuk pengguna jalan raya di situ sebagai langkah segera bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya tersebut. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bercakap mengenai penutup bagi kajian kes yang kami pilih, iaitu kemalangan melibatkan kren di alam damai cergas. Kajian menunjukkan bahawa tingkah laku yang tidak beretika mempunyai kesan negatif dan secara langsung terhadap kualiti pembinaan. Salah satu kaedah terbaik untuk meningkatkan profesionalisme adalah melalui kepimpinan. Majikan ataupun pihak pengurusan merupakan tonggak utama dalam memastikan kejayaan sesuatu program pencegahan kemalangan di tempat kerja. Seksyen 15 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 menyatakan bahawa kewajipan majikan dan setiap orang yang bekerja sendiri bagi memastikan setakat yang praktik, kesihatan, keselamatan dan kebajikan semua pekerjanya semasa bekerja. Selain itu, segala 24 Akta Keselamatan dan Pekerjaan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 juga menjelaskan bahawa pekerja turut bertanggungjawab dalam memberi perhatian yang mundasabah bagi memelihara keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain semasa bekerja. Agensi awam utama negara digalakkan untuk menguatkuasakan undang-undang dan prosedur sedia ada dan juga menetapkan kod standard etika. Okey, last sekali pihak yang berkaitan juga harus memantau untuk menghasilkan skema standard bagi mengukur kualiti kerja yang dicapai oleh setiap kontraktor. Selain itu, pihak yang terlibat perlu menegur pengamal POSH supaya menyenaraikan trend kemalangan, suasana berbahaya dan kecederaan untuk memudahkan klasifikasi major atau minor non-conformance. Selain itu, majikan juga perlu memberi latihan kepada semua pekerja, iaitu latihan yang diwajibkan oleh undang-undang sama ada disukai atau tidak disukai oleh majikan dan juga pekerja. Latihan dan pembangunan adalah aspek yang terpenting dalam perancangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Ini kerana sesetengah pekerja mungkin memerlukan latihan kemahiran khusus seperti memasang scaffolding dan tata cara pembinaan
dalam konteks struktur dan sivil. Last sekali, penguatkuasaan dan disiplin adalah perlu bagi memastikan individu ataupun pekerja yang sengaja melanggar undang-undang keselamatan dan prosedur dikenakan tindakan yang sewajarnya. Okey, sekian daripada kami. Terima kasih.